seandainya ada soalan-soalan yang dilihat berkaitan dengan tajuk, ya. Tapi untuk pusing yang pertama, izinkan saya melontarkan satu poin penting tentang mindset Ramadan. Ya, Ramadan Al-Mubarak adalah bulan di mana kita meningkatkan kefahaman kepada mesej ataupun pesan-pesan yang mahu disampaikan dari Al-Quran. Sesungguhnya itulah mindset yang sepatutnya ada, dan bukan sebaliknya Ramadan hanya sekadar bulan untuk berpuasa, berlapar dan berdahaga. Kita tidak boleh nafikan bahawasanya Ramadan adalah bulan yang difardukan kepada kita puasa. Tetapi apakah matlamat daripada berlapar berdahaga? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak meraba-raba, supaya kita tidak jadi orang yang tidak jelas apa objektif masuk ke dalam program. Maka Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumumkan. Maka sepatutnya kita beri perhatian kepada apa yang telah diumumkan. Maka 185 surah yang kedua jelas mengumumkan tiada sebarang kesamaran saja kan. Di mana Allah mengumumkan Ramadan adalah bulan Al-Quran diturunkan. Dan bukan sekadar Allah mengumumkan Al-Quran diturunkan, Allah mengumumkan tujuan Al-Quran turun. Dan ini menunjukkan ya ramai dari kalangan ya kita yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran sehingga mencapai tujuan-tujuan tersebut. Untuk apa tujuan-tujuan tersebut diumumkan? Melainkan agar Ramadan 30 hari, kamu semua, wahai orang-orang beriman, berusaha gigih untuk berinteraksi dengan Al-Quran sebagaimana yang Allah Ta'ala umumkan tujuan. Maka Allah Ta'ala mengumumkan tujuan Al-Quran turun dalam bulan Ramadan ada 3. Pertama, hudan linnas. Yang kedua, bayinat minal huda. Yang ketiga, wal furqan minal huda. Apakah itu hudan? Apakah itu bayinat? Apakah itu furqan? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak saja-saja menyebut tujuan penurunan Al-Quran yang letaknya pada ayat mengenai maksud kedatangan Ramadan. Pasti ada sebab Allah Ta'ala mengumumkan Ramadan dan dalam ayat yang sama Allah mengumumkan tujuan Al-Quran diturunkan. Agar sepanjang kita lalui orang yang benar-benar hidupnya dari pagi sampai ke malam dalam bulan Ramadan, dia jelas apa tujuan sebagaimana Allah umumkan, iaitulah saya akan berinteraksi dengan Al-Quran dan saya akan cuba capai dari hasil interaksi saya ini adalah mencapai hudan, petunjuk, mencapai bayinat, keterangan yang jelas, dan mencapai furqan, pemisahan, perpisahan. Saya akan jelaskan dalam bentuk perumpamaan. Najah memandu balik ke kampung ke Johor. Mana Johor Najah? Batu Bahat, Ustaz. Batu Bahat. Katakanlah PKP ya tamat. Alhamdulillah. Lalu dibenarkan untuk pulang ke kampung. Maka memandulah saudara Najah pulang ke kampung sebagaimana orang-orang bandar yang lain. Rindu nak pulang ke kampung. Tiba-tiba ada petunjuk. Namanya Waze. Memberikan isyarat. Agar jangan teruskan perjalanan. Sila keluar daripada jalan lebuh raya berkenaan. Lalu, apakah tindakan anda, saudara Najah? Apabila Waze memberitahu, memberikan nasihat agar ada laluan merah yang menakutkan di hadapan. Waze beritahu. Sedangkan barangkali di hadapan mata Najah kelihatan okey apa jalan, lengang apa. Tak ada apa-apa pun berlaku. Jadi pilihan yang kita lakukan adalah mematuhi petunjuk. Sebab kalau tidak patuh kepada petunjuk, okey silakan teruskan perjalanan.
Setengah jam selepas anda meneruskan perjalanan, anda akan merana dalam kesesakan barangkali sejam, 2 jam atau 3 jam lebih teruk daripada itu. Maka orang-orang yang mengikuti petunjuk akan selamat sampai ke destinasi walaupun terpaksa ikut laluan yang agak sukar, bukan lagi laluan yang biasa-biasa kita lalui. Yang penting, petunjuk telah kita lalui. Maka bila kita keluar daripada lebuh raya utama, nak mengelakkan kemalangan di hadapan, maksud saya musibah di hadapan, maka kita mendapati jalan-jalan yang kita lalu, jalan yang kita exit tadi Najah, jalan lorong-lorong kecil yang agak menyebabkan kita kena bawa kenderaan perlahan dan agak menakutkan kerana jalan itu agak gelap, tidak ada lampu-lampu sebagaimana di lebuh raya plus highway, dan kita tak boleh nak memecut kenderaan di hadapan kita, barangkali trailer. Tetapi bertabahlah sebab anda sedang berada di jalan yang benar. Lalu anda sampai dekat satu jalan, dekat satu checkpoint di lorong kecil yang telah anda exit tadi Najah, di mana laluan kecil itu sangat rapat dengan lebuh raya yang sepatutnya anda lalu tadi, dan anda dapat lihat dari lorong kecil anda telah lalui, lebuh raya sesak dengan kenderaan. Lalu apa ucapan anda? Terima kasih pada petunjuk kerana telah menyebabkan aku beruntung. Kerana aku dapat lihat jalan kecil yang aku lalu tidak ada sebarang kesesakan. Manakala depan mata aku, sebelah lorong ini, lebuh raya yang sesak kerana ramai tidak mematuhi petunjuk tadi. Lalu apa perasaan anda? Tiada sebarang keraguan kepada Waze. Waze telah menjelaskan dengan hujah-hujahnya sehingga tidak ada keraguan benarnya Waze berkenaan, petunjuk berkenaan. Jadi bila anda tiada keraguan, itu namanya bayinat. Tadi masa Najah exit, barangkali 50-50, betul ke? Kawan update Facebook, kawan-kawan update IG, yang menyesallah kita tak ikut Waze. Diorang selfie menunjukkan sesak lalu lintas dan anda baca IG berkenaan, anda baca Facebook berkenaan, anda ucap apa? Alhamdulillah, syukurlah aku ikut Waze. Nah, itu bayinat untuk mudahkan faham. Iaitu sesuatu yang berlaku yang menghilangkan sebarang keraguan. Manakala yang terakhir adalah Furqan. Furqan ini artinya apa Najah? Furqan. Furqan adalah memisahkan. Yes. Furqan ia adalah pemisahan sesuatu yang bersambung. Maka dalam metafora perjalanan tadi, Najah akhirnya telah sampai ke destinasi. Najah sampai. Tetapi kawan-kawan yang sedang merana dalam kesesakan, ya, adakah mereka dengan Najah sangat jauh sekarang? Terlalu amat jauh kerana anda sudah sampai ke destinasi sedangkan mereka masih terperangkap selamat sampai, sedangkan mereka belum lagi sampai, bahkan masih merana dalam kesesakan. Jadi perpisahan yang sangat jauh antara anda dalam cahaya dengan mereka yang dalam kegelapan tadi, sangatlah jauh. Ya, dapat dilihat ya bagaimana anda tidak sama. Anda yang sudah selamat sampai, dia menarik nafas lega, dia sujud syukur pada Allah, dapat peluk mak dan ayah orang tua anda, ya, dengan orang-orang yang tidak mahu ikut petunjuk, maka mereka dengan anda sangatlah jauh. Untung orang yang memilih dengan orang yang tidak memilih kebenaran. Jadi itulah perumpamaan dalam satu situasi untuk menampakkan pada rakan-rakan semua, Al-Quran ada 3 function berkenaan. Al-Quran menjelaskan tujuan. Menjelaskan petunjuk. Just ikut. Just follow. Walaupun akal barangkali mengalami persoalan, logik. Tetapi just follow. Allah perintah solat, tunaikan solat. Allah perintah itu, Allah larang ini, just follow. Dan sampai satu tahap bila anda follow,
dia menghasilkan barangkali sesuatu yang anda tidak duga. Ya, barangkali anda faham solat adalah kewajipan, so anda buat. Tiba-tiba lepas anda buat, Naja selalu memelihara solat, katakan, dia menghasilkan satu kekuatan, iaitu dapat mencegah daripada maksiat. Lalu anda jadi rasa macam dapat kekuatan yang luar biasa. Solat yang dikerjakan tadi, bila faham apa yang dilafaz dalam solat, rasa macam dapat kekuatan untuk menghadapi godaan-godaan di universiti, katakan kan. Jadi anda terkejut, Masya Allah, tadi saya buat solat sebab saya rasa ia perintah. Tak sangka pula solat beri kekuatan untuk mencegah daripada maksiat. Tiba-tiba jumpa ayat Quran kata, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. So, rasional di sebalik pelaksanaan solat, iaitulah kekuatan menghadapi maksiat, itu bayinat. Itu hanya akan dirasai oleh orang-orang yang sudah follow. Yang sudah follow perintah berkenaan. Dan akhirnya solat yang dikerjakan melahirkan satu orang yang memisahkan diri daripada jahiliyah. Ya, furqan adalah tabiat dan perangai yang berpisah jauh daripada perangai-perangai orang-orang yang tidak mendapat petunjuk. Jadi Quran, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, takkan boleh capai 3 matlamat tadi melainkan orang yang memahami dan tadabbur. Ya, liman fahimaha wa tadabburiha. Ya, 3 matlamat tadi takkan berlaku melainkan orang yang faham apa yang dia baca. Dan orang Ramadan mesti menjadi bulan kita berusaha memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar membaca, tetapi struggle, berusaha untuk memahami. Ya, ini perjuangan yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Kita hanya perlu meneruskan dan mengembalikan sunnah berkenaan. Barangkali memadai untuk poin nombor 1, Naja, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Lontaran yang pertama buat Ustaz amat memberi kesan, iaitu yang pertama huda, bayinat, wal furqan, seperti banyak yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185. Kemudian Ustaz sebut tentang kekuatan hasil daripada kita follow 3 tujuan ini, kita dapat cegah maksiat dan kita dapat ketahui rasional solat selepas diberikan keterangan, dan juga sekaligus kesan daripada furqan itu kita dapat pisahkan diri daripada jahiliyah. InsyaAllah kata-kata yang baik Ustaz quotes daripada Ibnu Katsir. Alhamdulillah. Jadi terima kasih Ustaz untuk lontaran yang pertama. Kita perhatikan segala persoalan daripada para penonton jika ada. Kalau tak ada soalan, saya lontarkan poin nombor 2. Kalau ada, kita raikan. Nampaknya Ustaz buang masa ni belum lagi ada persoalan. Dia akan nampak. Jadi kita boleh proceed. Atau juga termasuk IG saya. Dua-dua Ustaz. Kan? Dia akan cover dua-dua IG. Ya saya. Okey. So kalau tak ada soalan, di FB kan Ustaz. Poin nombor 2. Boleh Ustaz teruskan untuk poin nombor 2. Okay, barangkali rakan-rakan semua lebih mahu mendengar ya. Barakallah fikum, insyaAllah. Baik, mindset nombor 2 adalah takbir. Takbir Naja. Sebab dalam ayat 185 Allah Ta'ala mengumumkan Ramadan adalah bulan di mana kamu lakukan sesuatu kepada Al-Quran. Jadi penghujungnya Allah Ta'ala mengumumkan walitukabbirallaha ala ma hadakum. Untuk kamu bertakbir atas nikmat hudan yang diumumkan tadi. Tadi kan kita sebut matlamat pertama hudan linnas. Hudan linnas. Itu penghujung, itu awal ayat 185. Penghujung ayat 185 Allah berbicara tentang hudan. Iaitulah bagaimana nak berterima kasih atas petunjuk berkenaan. Cara berterima kasihnya adalah bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Najat lebih merdu daripada saya insyaAllah. Kan? Allah. Kita bertakbir raya. Tapi ayuh, saya seru semua agar jangan memahami takbir raya itu sebagai adat.
Sedangkan ia adalah satu istilah yang digunakan ayat 185 bagi menjelaskan maksud membesarkan Allah mengatasi segala-galanya. Untuk lebih faham maksud ini, Nadia, kita perlu kaji bagaimana ungkapan Nabi-Nabi apabila diuji yang mereka menyebut Allah, Allah, Allah. Itulah takbir. Sebagai contoh, Nadia baca surah Yusuf. Yaqub alaihi salam diuji dengan ujian kehilangan anak tersayang Yusuf alaihi salam. Lalu apa ungkapannya? Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kepada Allah aku meletakkan tempat untuk memohon pertolongan. Inilah takbir Nabi Yaqub, Nadia. Baginda meletakkan masalah itu kecil. Sedangkan ganjaran kesabaran daripada Allah lebih besar. Subhanallah. Yaqub membesarkan ganjaran Allah lebih daripada ujian kehilangan anak. Ini cara takbir Nabi Yaqub. Lihat takbir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bertakbir di hadapan isteri Al-Aziz. Jangan faham takbir ini dengan faham apa dia panggil tipikal. Bukan bermaksud Nabi Yusuf takbir. Ataupun Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak. Membesarkan Allah. Allah. Innahu Rabbi. Ahsana mathwaya. Innahu la yuflihu zalimun. Di hadapan isteri Al-Aziz, beliau mengisytiharkan, Ya Allah, aku tidak dapat berlindung daripada sesiapa melainkan kepadamu. Yusuf alaihi salam sedang diuji Allah dengan bukan ujian kehilangan, ujian yang lebih berat daripada kehilangan ayah. Ujian godaan. Ramai anak-anak muda sebaya kita, sebaya Najah lah. Sebaya Najah yang saya rasa diuji dengan ujian ini. Setuju tak, Najah? Betul Ustaz, betul. Betul kan? Duduk UIA, duduk di mana-mana sahaja, kita diuji dengan godaan-godaan. Syukurlah pada Allah, barangkali seminggu, 2 minggu Ramadan ni tak ada bazar. Jadi kita bukan sekadar tidak lagi diuji untuk menundukkan pandangan. Memang tak perlu tundukkan pandangan pun. Sebab kita duduk kat rumah. Kan? Barangkali online berlaku lah. Jadi kalau pergi bazar tu, ya Allah, banyak ujiannya kan. Elok-elok pahala kita petik banyak-banyak. Dosa pula datang. Sebab tidak mampu menundukkan pandangan. Jadi Yusuf alaihi salam, bila diuji dengan ujian yang sangat berat oleh wanita yang sudah memastikan tidak ada pihak ketiga mengetahui dengan usia dan kecantikan isteri Al-Aziz berkenaan dengan keadaan negara Mesir yang jauh daripada Palestin, jauh daripada mak ayah. Mak ayah tak tahu menahu apa anak akan buat. Dan kita perlu faham Mesir bukan negara Islam. Jadi you can do it, just do it. Tetapi Yusuf memilih untuk membesarkan ganjaran kesabaran daripada Allah dan mengecilkan isteri Al-Aziz di hadapan matanya. Lalu baginda melarikan diri. Wa kadzalika, kami palingkan Yusuf daripada godaan berkenaan. Ujian ketakutan. Kita naik bahtera. Bahtera akan berdepan dengan ombak setinggi gunung. Dan bahtera ini saja sudah penuh dengan muatan binatang dan bekal-bekal makanan untuk manusia dan binatang. Dan pembina kapal ini pula adalah seorang yang tidak pernah berkecimpung dengan sains kejuruteraan perkapalan. Tidak ada kapal pernah dibina sebelum kapal ini Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi ujian kesabaran, ujian ketakutan ni. Boleh survive ke kita berdepan dengan banjir besar ni? Tetapi Nuh alaihi salam didik sahabat-sahabatnya yang kerdil jumlahnya itu,
Besarkan Allah, besarkan kekuasaan Allah. Tak payah risau apa yang akan berlaku bila kita serah pada Allah. Bismillahi majriha wa mursaha. Surah Hud. Bismillah. So cuba kita study Nabi-Nabi yang sebut nama Allah. Bila Allah Ta'ala uji, itu faham dan tafsiran kepada takbir yang perlu dicapai pada 1 Syawal selepas 30 Ramadan Al-Mubarak. Jadi mendalam maksud takbir ni Najah. Ya, insya-Allah. Itulah poin nombor 2 dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Wallahu alam Najah. Terima kasih Ustaz atas penjelasan takbir yang mana tak ramai orang faham. Takbir Allah Akbar Allah waktu raya kan? Ataupun takbir sekadar Allahu Akbar. Kadang yelah kita semangat kita nak buat sesuatu perkara dengan ucapan Allahu Akbar, kita menambahkan semangat. Tapi bukan sekadar itu, Al-Quran mengajar tentang ma'adallah wallahul musta'an. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. InsyaAllah saya dan penonton semua dapat input baru. Ya, Alhamdulillah Ustaz, terdapat beberapa persoalan daripada beberapa penonton di sini. Alhamdulillah. Lihat satu persatu, saya tak sempat nak layan. Tapi ada banyak soalan saya boleh Ustaz. Silakan. Yang pertama daripada Puan Ina ya. Terima kasih Puan Ina. Ustaz, jika ini menjadi Ramadan pertama untuk berubah lebih baik, bagaimana nak mulakan amal ibadah itu agar tak rasa berat, agar boleh kekal istiqamah selepas Ramadan? Sekali lagi soalan maksudnya ni. Amalan yang anda ini menjadi Ramadan pertama, bagaimana kita nak bagaimana kita nak mulakan amal ibadah? Bagaimana kita nak mulakan amal ibadah itu agar tak rasa berat, agar boleh kekal istiqamah selepas Ramadan? Antara yang disebut dalam soalan tadi, seandainya Ramadan kali pertama? Ya Ustaz. Andai ini adalah peluang Ramadan seterusnya lah. Andai ini adalah Ramadan yang terbaru yang kita berpeluang. Kalau soalannya andainya ini Ramadan yang pertama, maknanya yang bertanya ataupun yang barangkali mewakilkan untuk bertanya seorang mu'alaf. Sebab barangkali Ustaz. Barangkali Ustaz. Tetapi seandainya ini Ramadan yang terakhir, biasa orang tanya yang tu. Seandainya ini Ramadan yang terakhir, maka apa soalannya tadi, apa dia punya langkah pertama Apa? Ya, bagaimana nak mulakan amal ibadah itu agar tak rasa berat? Agar boleh istiqamah. Okey, dia banyak soalan dalam satu soalan tu. Pertama, isu macam mana ibadat dalam bulan Ramadan melahirkan istiqamah. Pada soalan yang seterusnya, kita boleh lihat tadi macam mana supaya ibadat tu tak rasa beban. Ibadat itu tidak rasa beban. Saranan saya kepada rakan-rakan yang bercita-cita agar Ramadan kali ini Ramadan yang menimbulkan kesan jangka panjang. Apa kata? Kita beri perhatian dengan lebih bersungguh untuk lebih memahami surah Al-Fatihah. Sebab saya rasa itulah surah yang terbaik bagi orang-orang yang nak memulakan perubahan. Apa kata, ya, kita khatam satu juzuk satu hari. Kalau mereka ataupun tuan-tuan memilih untuk teruskan amalan yang baik ini, teruskan. Sangat banyak pahala dijanjikan oleh Nabi. Tetapi cuba di sebalik khatam satu juzuk adalah bilik tafsir surah Al-Fatihah. Ataupun dengar ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang ada ilmu tafsir menerangkan suratul Fatihah. Dan ini beri kesan yang kepanjang Najah, sebab walaupun lepas Ramadan, kita tak berpisah dengan suratul Fatihah. Kita berpisah dengan bulan Ramadan, kita tidak berpisah dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah menjadi surah yang paling banyak bakal kita baca dalam bulan Ramadan, khususnya pada waktu solat fardu. Solat tarawih. Seorang ayah, seorang suami, ya, yang perlu jadi imam. Ya. Dulu, ya, kita pandang imam kat surau. Panjang sangatlah surah dibaca. Kadang-kadang kita pandang juga. Pendek sangatlah surah dibaca. Kali ni kau jadi imam. Suami. Macam mana?
Baca je lah suratul Fatihah paling kurang. Dan cara untuk elak daripada isteri condemn, anak-anak condemn, buatkan sesi tadabbur. Rakaat tarawih tu baca Fatihah je kot. And then baca Qul Huwallah. Tapi lepas tarawih tu, yang mahal tu. Yang tu yang mahal tu, iaitu suami terangkan, ya, satu Ramadan terangkan dulu Alhamdulillahirabbil alamin, apa maksud dia. Kita tak mampu nak hafal Quran, jadi tak mampu nak baca masa tarawih. Lepas tu tak beli pula stand yang boleh letak Quran dan nak baca. Tapi tak apa, kita boleh beli internet, ya. Kita pergi kepada Google, kita cari tafsir Said Qutb. PDF ada bahasa Indonesia. Kalau yang pandai sikit bahasa Inggeris, type englishtafsir.com, keluar tafsir Maududi. Ya, kalau yang boleh bahasa Arab, Allahu Akbar, terlalu banyak aplikasi. Sekadar nak tahu tafsir ayat pertama, ayat kedua suratul Fatihah, and dia teranglah pada keluarga. Ayuh ya, kita target ya kepada rakan-rakan yang saya sasarkan ini kepada yang nak mulakan. Yang dah advance, ya, tidak perlu dengan apa yang saya sebut ni. Kepada yang baru nak mula, mereka memerlukan guru yang sangat hebat, namanya suratul Fatihah. Maka bagi kita faham dengan deep suratul Fatihah, apa maksud al-alamin? Ya, apa maksud al-alamin? Apa maksud alhamdu? Kan? Kenapa Ar-Rahman, Ar-Rahim dua benda berbeza? Kenapa terjemahan kata yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang macam sama je, tetapi ilmu tafsir akan menyebabkan kita tahu Ibnu Abbas kata ada beza. Ada beza. Jadi kesan daripada faham tafsir suratul Fatihah bukan sekadar menyebabkan kita akan khusyuk dalam solat, yang menyebabkan persoalan beban tadi tak berlaku. Ni'matan. Sebab dia faham Allah tengah berkata kepada dia, Allah tengah berpesan kepada dia, Allah Ta'ala sedang memberikan kekuatan kepada dia, apa yang disebut sebagai syifa. Al-Quran itu memberikan penawar kepada kesakitan dalaman hati kamu. Jadi semua ayat-ayat Quran dalam Quran dia berasal daripada suratul Fatihah. So jangan remehkan ala ustaz, suratul Fatihah je ke Ramadan ni ustaz. Tuan-tuan, suratul Fatihah ini ya adalah sab'an minal mathani yang diumumkan dalam suratul Hijr. Suratul Fatihah adalah 7 ayat yang merumuskan Al-Quranil Azim. Suratul Fatihah terkandung dalamnya 7 perkara penting yang menyebabkan Quran turun. Suratul Fatihah adalah ummul kitab. Kita tak panggil ummi, melainkan melahirkan sesuatu daripadanya. Maka 113 surah adalah lahir daripada suratul Fatihah. Jadi Allah Ta'ala memudahkan Quran. Antara cara Allah mudahkan Quran adalah dia menjadikan isi kandungan Quran dirumuskan dalam hanya 7 ayat. Iaitulah suratul Fatihah yang kita alhamdulillah sudah boleh menghafalnya. Jadi itu untuk soalan pertama Najah. Wallahualam. Silakan. Terima kasih Ustaz, tips yang sangat baik. Soalan kedua berkenaan dengan apa beza tadabbur dan tazakkur Ustaz? Kitabul anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar. Surah Sad, ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan mengandungi barakah. Dan barakah itu banyak kebaikan hanya akan ditemui oleh orang-orang yang melakukan 2 perkara. Dan itulah soalannya tadi. Iaitulah orang-orang yang melakukan tadabbur dan orang-orang yang melakukan tadakkur. Maka soalannya tadi apa malfaraknya? Apa beza dia Najah? Apa beza kan soalan dia? Apa beza? Perbezaan dan adakah tazakkur itu apa yang perlu kita buat selepas tadabbur sesuatu ayat? Adakah tadabbur itu? Yang pertama beza adakah tazakkur itu selepas kita buat tadabbur? Betul.
Tazakkur dilakukan selepas tadabbur. Pertama kerana Al-Quran menyebut tadabbur dulu, baru menyebut tazakkur. Yang kedua, adapun tazakkur itu berbeza daripada tadabbur. Tetapi ia adalah marhalah. Ia adalah langkah-langkah yang mesti dilalui. Ya, seumpama Najah nak balik ke Batu Pahat. Confirm daripada Gombak, lalu Bangi. Lepas lalu Bangi, Najah kena lalu Seremban. So tak boleh sampai ke Batu Pahat kalau tak lalu Seremban Bangi. Nak pergi kepada tadabur, perlu pada tadabbur. Lalu tadabbur ini, ya, saya mudahkan saya punya message, iaitulah pemerhatian yang mendalam agar meraih pengajaran untuk diamalkan dalam kehidupan. Pemerhatian yang mendalam kepada ayat-ayat Allah supaya, ya, pemerhatian yang mendalam itu kita menemui kaitan ayat berkenaan kepada kehidupan kita. So tadabbur adalah satu proses yang membabitkan akal berfikir apa ya kaitan ayat ini dengan saya, ya. Kemudian hati kita pula meyakini yang Allah sedang memberikan kepada kita teguran, peringatan kepada apa yang kita lupa. So tadabbur adalah proses berfikir, ya, dan merenung. Lalu selepas kita berjaya menemui kaitan, ya, kita ambil contohlah mudah sikit. Najah cuba cari satu ayat yang paling Najah suka ataupun satu cerita dalam Quran yang Najah paling suka, cuba petik satu. Cerita apa yang paling anda suka daripada Quran? Petik satu. Kita ambil contoh mudah sikit untuk aplikasikan tadabbur dan tazakkur. Ada tak? Cerita tentang Nabi Ibrahim. Cerita tentang Nabi Ibrahim, dia meruntuhkan berhala-berhala besar. Okey, itu cerita Nabi Qalu Ibrahim. fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Sehingga menjadi debu dan meninggalkan berhala yang paling besar, Suratul Anbiya. Okay, tadabbur adalah agaknya apa pengajaran kisah ini kepada saya. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Oh, saya sebagai anak muda mesti sentiasa berfikir sejauh mana saya membantu masyarakat agar lebih mengenal kekuasaan Allah. Apa yang patut saya main peranan sebagai anak muda agar manusia meninggalkan syirik dalam apa jua bentuk. Itu tadabbur Najah, tahniah. Kalau anda berjaya melakukan tadabbur, di mana tadabbur ini adalah proses, buahnya dipanggil ibrah. Buah itu dipanggil ibrah. So ibrah itu artinya kaitan. Jadi saya mesti meneladani kisah Nabi Ibrahim. Saya kena bantu untuk masyarakat dengan apa jua kaedah yang kreatif agar mereka lebih mengenali Allah dan meninggalkan syirik. Okey? Tetapi tazakkur adalah macam mana Najah nak jadikan ayat yang Najah dah baca tadi kekal sebagai penasihat dan pemberi peringatan. Ini adalah soal Najah dengan 24 jam hidup. Dengan kesibukan di tempat kerja ataupun di kampus, kita tidak selamanya pegang Quran. Tadabbur tadi, kita barangkali dengan Quran, dengan tafsir Quran, dia macam LR, literature review. Kita cuba nak cari kaitan. Tetapi tidak selamanya kita dengan Quran, kita dengan SRC, kita dengan NGO, kita nak bantu gelandangan, kita nak bantu mereka yang menghadapi PKP dalam keadaan bisnes diorang lingkup. Kita turun ke padang, tidak selamanya kita dengan Quran, tetapi kita hafal satu dua ayat, sebab tadi cerita tu panjang Najah. Tapi cuba ambil satu dua ayat, sebab orang awam barangkali satu dua ayat. Tetapi orang daripada Darul Quran, orang daripada Hufazul Quran, mereka mendapat kelebihan untuk dapat menghafal keseluruhan cerita berkenaan. So tak apalah, pilih mana yang mampu. So ambil satu ayat, ambil dua ayat, hafal betul-betul. Ya, sebab ayat-ayat ini akan bermain dalam fikiran sebagai pemberi peringatan. Pemberi peringatan. Syahri, kamu sudah menjadi pemuda yang lalai. Tadi kamu baru baca cerita Nabi Ibrahim yang hidupnya berdakwah, menyuruh masyarakat dengan cara kreatif agar kembali kepada Allah dalam erti kata yang sebenar. Dan sekarang kamu lalai, kamu berfoya-foya. Ni kelebihan orang menghafal, dan kalau tidak hafal pun tak apa. Yang penting ayat itu tadakkur, dia memberikan peringatan. Dia macam penasihat. Ya, kalau Najah jadi ahli politik nanti, Najah jadi menteri nanti, dia di SU politik.
dia ada SU sulit, dia ada SU sulit kanan, dia ada SU akhbar. Semua ni adalah penasihat. Al-Quran mesti jadi penasihat kamu. Dia beritahu apa patut YB buat, apa patut YB jangan buat, apa patut Najah buat, apa patut Najah tak buat. So dikala saya berfoya-foya, tiba-tiba ayat Quran yang kita hafal itu seolah-olah muncul. Hei kamu, berhenti melakukan. Kamu baru baca cerita Nabi Ibrahim. Ini bukan mengamalkan Al-Quran. Gitulah Najah. Okey, ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya kita ada lagi hampir 10 minit saja Ustaz. Okey, tak apa. Siapa pilih soalan-soalan yang kita rasa bagus? Ada? Dalam takbir, tasbih, soalan seterusnya Ustaz, dalam takbir, tasbih dan tahmid di Aidilfitri akan datang, apakah penafian hak diri yang bersesuaian dengan pandemik COVID-19? Macam mana Ustaz? Tak faham? Saya tak faham soalan tu, cuba ulang balik. Ulang balik. Soalan daripada Faiz Rasid, dalam takbir, tasbih dan tahmid di Aidilfitri akan datang, apakah penafian hak diri yang bersesuaian dengan pandemik COVID-19? Saya pun agak kurang faham sebenarnya. Minta maaf lah pada yang bertanya, tak boleh nak faham. Saya minta maaf banyak-banyak. Yang mungkin boleh uraikan lagi di masa akan datang insya-Allah. Najah boleh pilih soalan lain dulu? Boleh Ustaz. Soalan baik juga ni. Saya tak pandai bahasa Arab. Macam mana saya nak... Okey. Sekali lagi. Saya tak pandai bahasa Arab. Macam mana saya nak tadabbur Al-Quran dengan sebaik-baik perfahaman? Saya tidak ada kemahiran bahasa Arab. Bagaimana saya boleh melakukan tadabbur Al-Quran? Soalannya adalah, boleh tak saya nak melakukan tadabbur Al-Quran? Dengan sebaik-baik bagaimana saya nak melakukan tadabbur Al-Quran sebaik-baik pemahaman saya biarpun saya tak mahir bahasa Arab. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan dalam bahasa Arab, tetapi petunjuk untuk semua manusia walau bukan daripada bangsa Arab. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Orang yang dibacakan tadi mengumumkan hudan linnas, bukan sekadar hudan lil Arab. Ya, dalam suratul Jumu'ah ayat yang keempat seingat saya, wa aqarina minhum lamma yalhaqu bihim, akan ada generasi baru bukan daripada orang-orang Arab, mereka akan mempunyai keimanan seperti orang-orang Arab. Ya, dan Nabi ketika menjelaskan maksud siapakah orang dalam ayat 4 surah Al-Jumu'ah ini, Nabi pergi kepada Salman Al-Farsi, lalu Nabi memegang bahunya dan Nabi berkata, seandainya iman itu ada di langit, lelaki inilah yang akan mencapainya. Nak katanya ada orang yang bukan Arab seperti Salman boleh mencapai iman yang lebih tinggi, ya, iman yang lebih hebat daripada orang-orang Arab sekalipun, tuan-tuan. Jadi ini berita gembira daripada Allah bahawasanya walaupun Al-Quran dalam bahasa Arab, tetapi petunjuknya adalah petunjuk yang relevan dengan semua bangsa dan semua zaman. Ya salihun li kulli zamanin wa makanin. Asalkan kita faham yang apa dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Melayu. So soalan tadi adalah bagaimana nak bagi ilham kepada manusia-manusia yang buat teknologi ini, ya, iaitulah teknologi seperti internet. Kita boleh buka YouTube di mana ada orang-orang yang faham bahasa Arab
dan faham tafsir menerangkan Al-Quran. Maka belajar daripada mereka. Ya. Yang kedua, teknologi juga telah menyebabkan diterbitkan Al-Quran yang ada terjemahan. Maka pilih Al-Quran yang ada terjemahannya diiktiraf, sama ada hard copy ataupun soft copy di internet. Ya, jadi hari ini kita tidak boleh memberi alasan, iaitulah tak boleh nak faham apa yang disebut oleh Al-Quran. Ya, benar tidak semua ayat-ayat Al-Quran boleh difahami dengan sekadar terjemahan, tetapi ada ayat-ayat Al-Quran yang jelas maknanya, ya, kerana terjemahan itu sendiri, ya, terjemahan itu sendiri pada certain ayat-ayat Al-Quran adalah tafsiran kepada ayat berkenaan. Terjemahan itu sendiri adalah sebahagian daripada tafsiran. Dia panggil tafsir minimum. Tafsir yang minimum kepada ayat berkenaan. Cumanya, apakah ayat-ayat berkenaan berpada dengan terjemahan? So, kena semak kategori mana ayat berkenaan. Maka saya selalu sebut, ya, juzuk mufassal ataupun juzuk yang surahnya pendek-pendek. Ya, seperti kita ada juzuk ammah. Maka kita boleh untuk menjadikan contoh, ya, tuan-tuan baca surah At-Takatsur. Tuan-tuan baca terjemahannya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Anda baca ayat itu, anda baca terjemahan ayat 1, ayat 2. Adakah masih tak faham ayat itu maksudnya apa? Berfikir sekejap, bermegah-megah, berbangga-bangga, melalaikan kamu. Okey, lalu anda sebagai orang yang tak tahu bahasa Arab, sekadar baca je tadi. Tapi adakah tak boleh dapat pengajaran? Daripada ayat ini yang terang-terang dan jelas-jelas mengumumkan manusia suka berbangga-bangga, manusia suka bermegah-megah, mereka lalai sebenarnya, sehinggalah mereka akan ingat apa yang mereka buat tu salah bila mereka ke lubang kubur. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita sesuatu untuk faham ayatnya. Iaitulah sesuatu yang sangat mahal untuk memahami ayat-ayatnya. Ya, iaitulah akal yang Allah Ta'ala kurniakan agar membantu proses tadabbur ayat-ayat Allah. Jadi, akal ini bila tiada hawa nafsu, ia sangat membantu untuk faham dan tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama tafsir berijtihad menerangkan makna-makna ayat. Bagaimana ijtihad boleh berlaku kalau tidak menggunakan akal? Jangan kita salah faham maksud akal di sini. Akal di sini bukan hawa nafsu. Perkataan akal di dalam Al-Quran sangat mulia. Ia membezakan manusia daripada binatang. Lau kunna nasma' au na'qil. Kan? Jadi perkataan akal ini sangat mulia, iaitu proses berfikir dan menghadirkan satu perasaan kepada ayat-ayat Allah, iaitulah perasaan hina, perasaan, ya, seperti merendah diri, perasaan seperti, ya, apa yang saya buat selama ini, ya, salah, lalu saya kena kembali ke pangkal jalan. Jadi akal sahaja tidak boleh, melainkan mesti dikombinasikan bersama dengan hati, dengan fitrah bertuhan. Baru betul cara kita berjalan dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harap, ya, tuan-tuan, ya, jawapan saya tadi barangkali pertengahannya lah, pertengahan. Maknanya bukan kita nak kata semua ayat kena belik tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, kerana ia akan jadi beban kepada masyarakat awam, ya. Tetapi pada masa yang sama, jangan kita jadi orang yang bermudah-mudahan semua ayat kita boleh buat kesimpulan begitu sahaja. Ya, maka jalan tengahnya adalah pilih surah-surah yang ayat-ayatnya jelas maksudnya, ataupun apa yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mengkategorikan ayat-ayat Allah kepada 4 kategori. Adapun kategori yang pertama adalah kategori yang semua orang bila baca ayat itu tidak boleh memberi keuzuran yang dia tidak faham. Orang Arab bila lalu ayat tu dia boleh faham ayat tu, ya, dengan mudahnya.
maka kita hari ini, ya, kalau berada dalam kategori pertama tu dah ada terjemahan dah. Jadi ayat ini, itu tadabbur dia, iaitu ayat 1, ayat 2 At-Takatsur. Contohnya adalah, saya tidak boleh lagi berbangga-bangga dan nak berlagak dengan orang, nak tonjol-tonjolkan pada orang pendapatan saya, kekayaan saya. Jadi orang awam yang meninggalkan sindrom dan penyakit bangga-bangga kerana ayat 1 dan 2 yang dia baca terjemahan, itu sudah satu kemuliaan. Dia sudah mengamalkan Al-Quran. Tetapi ada orang yang bernama para ulama, tadabbur mereka lebih jauh daripada itu. Itu pilihan yang mereka lakukan. Itu pilihan untuk mereka lebih merasakan makna hakikat ayat-ayat Allah. Lalu mereka membahaskan At-Takatsur. At-Takatsur apa dia? Allah tak mention amwal, Allah tak mention abna. Alha itu apa? Kenapa kum? Kenapa tidak hum? Jadi dibahaskan maqabir, apa beza dengan kubur. Jadi kita pilih apa yang kita mampu. Al-Quran ada bahagian untuk orang-orang yang kita sebut sebagai orang-orang awam, insya-Allah. Jadi saya tidak pasti ya di mana pengacara kita di mana Najah. Jadi saya pun kerana Najah tak ada, saya berhenti setakat itulah. Wallahu alam. Jadi nampaknya saya jadi panel, saya juga jadi moderator. Kalau ada soalan lagi, saya tengok sekejap. Seandainya ada. Terima kasih pada semua yang mengapa Nabi Yusuf tidak tergolong daripada Rasul Ulil Azmi. Nanti kita sembang dalam surah Yusuf daripada My Fikrah. Jadi bolehkah kita cakap untuk ambil Quran sebagai hudan itu adalah pilihan manusia itu sendiri? Beza macam mana dengan hidayah? Lalu apa beza macam mana pula dengan hidayah? Saya tak pasti apakah maksud sebenar soalan ini. Adakah nak kata manusia diberikan pilihan untuk baca Quran dapat hudan, atau baca Quran tak dapat hudan dapat pahala? Ya, manusia diberi pilihan. Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang mangqara'ah, ya, siapa baca satu huruf je lah, menunjukkan Nabi memahami ada orang yang tidak boleh untuk melakukan tadabbur. Jadi tak mengapa. Maka Nabi mengumumkan baca sahaja. InsyaAllah ada barakah, ada pahala. Cumanya perjuangan saya dan rakan-rakan di Tadabbur Center adalah pada menimbulkan soalan, sampai bila nak baca sahaja? Berubahkah akhlak kita sebagai khalifah dengan membaca sahaja? Jadi itu persoalan yang seharus kita tanya, ya, kerana Quran mengumumkan tujuannya diturunkan ketika Allah menyebut bulan Ramadan tadi. Okey. Okey, saya kira tetapi yang ada kaitan dengan topik mudah-mudahan sudah terjawab sedia bersama.
yang kedua adalah bayinat, dan yang ketiga adalah furqan. Huda ni boleh kita katakan ia sebagai hidayah ataupun petunjuk kan. Kemudian melalui petunjuk yang Allah beri itu, ia berbentuk bayinat, penjelasan, dan kita tak ada keraguan bila kita nak follow ways tu. Kalau ways katakan kita follow tu, kita follow tu je lah. Walaupun kita nampak jalan di hadapan sana masih lapang dan tidak jam, tapi hakikatnya kita follow apa yang Allah dah tentukan, ianya adalah huda. Kemudian bila dia memberikan kesan lagi, keyakinan pada diri kita, bila kita follow bayinat atas keterangan jalan-jalan yang jelas. Kemudian furqan, maksudnya perpisahan antara hak dan batil, antara cahaya dan kegelapan. Dan lontaran yang kedua juga seterusnya. Hai Darwish, minta maaf ya Darwish menariknya yang baru saya perasan, yang tak tahulah selama ni saya tak dapat tangkap apa poin-poin yang disampaikan, dan kali ini kita dapat pencerahan melalui takbir. Banyaklah student-student, contoh daripada sekolah agama kan. Dulu saya di sekolah agama, kita ni banyak kita banyak menanam perasaan semangat. Jadi bila satu ilmu datang, satu semangat datang, kita natijahkan dengan takbir. Allahu Akbar, takbir sebanyak 7 kali, laungan tengah-tengah malam. Jadi seterusnya kita dapat lebih mendalam lagi berkenaan dengan perkataan Allah dan Rabb. Banyak kalau para nabi menggunakan dalam Al-Quran, mereka menggunakan perkataan Allah, dan juga ada juga kita menggunakan perkataan takbir, perkataan Rabb. Dan mungkin lepas ni kita boleh mencari lebih terperinci makna Allah dan juga Rabb itu sendiri. Dan Alhamdulillah, terima kasih. Moga live malam ini diberikan pemahaman berkenaan tips untuk kita kejar semasa Ramadan, iaitu kita khatam dan kita tadabbur Al-Quran, selain kita memahami lebih mendalam tentang Al-Fatihah, dan juga semoga kita dapat kalau tak dapat 100% pun kita dapat sedikit pun tak apa. Yang penting insya-Allah, mudah-mudahan tips yang kita dapat malam ni istiqamah untuk diri kita. InsyaAllah. Terima kasih.